menarik di MHI pagi Isnin, 17 Oktober 2022. Tular dan berbaloi, hidangan pencuci mulut yang menyegarkan dengan sajian aneka buah-buahan. Kemalangan berpunca daripada renjatan elektrik. Apakah tindakan anda? Mengapa insiden ini berlaku? Perkongsian tip berguna. Sahabat seperti keluarga, Malaysia berbilang kaum mewujudkan perpaduan yang kukuh sebagai satu keluarga Malaysia. Ikuti segalanya dalam Malaysia hari ini. Ya, mari. Ini hari Isnin. Jangan jadikan Isnin anda diselubungi misteri. Okey, kita mulakan di Malaysia hari ini. Saya nak cedok sebab ini adalah koktail yang viral pada ketika ini. Tu dia. Koktail cedok. Dan ini kita tengok bekas ni, saya akan isikan dengan buah-buahan pilihan saya sendiri, mana yang kita berkenan. Warna-warna, ikut warna-warni apa semua kan. Kita kasih penuh dulu. Nanti kita akan pilih. Yang ini mesti wajib lah. Dan kabarnya yang paling mendapat perhatian adalah buah ini yang di hujung ni. Itu nanti kita akan kongsikan yang lebih menarik sebab saya nak cabar dan juga ajak rakan pengacara saya, host saya pada pagi ini, sebab kabarnya dia ada satu cabaran untuk dia bersama-sama dengan kita. Dan ini adalah koktail yang akan kami bawakan di pagi hari Isnin di Malaysia hari ini. Hazrina Kasim, awak nak buah yang mana ni kalau nak kongsikan dengan saya ni? Okey Hanif, kalau cerita pasal buah, kat semua tu tadi saya dah tengok dah. Semua saya boleh makan buah tu. Awak nak cabar apa? Okey, tak apa. Awak kena sabar tau dengan cabaran awak tu. Okey. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang terus bersama kami di Malaysia hari ini untuk minggu yang baru di hari Isnin ini. Bak kata Hanif, kena bersemangat hari ini untuk kita teruskan hari-hari kita sepanjang minggu ini. Selain daripada cerita air koktail viral itu, kami juga nak membawakan perkabaran terus dari utara di Langkawi, Kedah. Bagaimana kita nak melihatkan situasi sebenarnya akibat daripada insiden kepala air yang mengakibatkan banjir berlaku di Langkawi, Kedah. Kabarnya 44 pendaki di air terjun Telaga 7 telah pun selamat. Dan pastinya kita nak tahu lebih lanjutlah situasi semasa yang berlaku di Langkawi ketika ini. Untuk itu, kita secara dalam talian bersama dengan Penguat Kuasa Pegawai Bomba Tuan Salehuddin Darawi, merupakan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Langkawi. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, Puan Mina. Baik Tuan, kalau boleh kita kongsikan sedikitlah berkenaan dengan situasi terkini di Langkawi akibat daripada banjir kilat yang berlaku. Silakan. Baik, terima kasih Puan. Okey, untuk makluman MHI, sebenarnya situasi terkini pada hari ini sebenarnya keadaan cuaca agak baik pada pagi ini, tetapi jika diikutkan pada ramalan MIT Malaysia mengatakan sebelah petang berkemungkinan akan hujan. So pada pagi ini alhamdulillah cuaca sangat cantik, sangat elok. Okey, baik. Terima kasih Tuan. Kalau boleh kita imbas sedikit Tuan berkenaan dengan banjir kilat yang berlaku semalam akibat daripada insiden kepala air ini. Boleh ceritakan sedikit tentang misi menyelamat 44 pendaki di Telaga 7 di air terjunnya. Silakan. Baik, sebenarnya situasi semalam ni 44 orang pendaki ini adalah daripada luar. Mereka datang untuk mendaki di Telaga 7. Seawal jam 4 pagi, mereka dah mula mendaki sampai ke puncak Telaga 7 tersebut. Apabila sampai di puncak Telaga 7, lebih kurang dalam jam 7.30 pagi macam itu, tiba-tiba hujan lebat di atas puncak. Bila hujan yang agak lebat, mereka pun mulai turun daripada puncak tersebut dan sampai ke aliran sungai, mereka terkandas di situ sebab aliran sungai yang agak deras. Dan keselamatan mereka semua dikabarkan memang tak ada apa-apa kecederaan yang berlaku ya Tuan? Okey. Bila mereka dah terkena di situ, mereka menelefon bomba untuk datang membuat penyelamatan. So kami tim bomba
datang dapat panggilan lebih kurang dalam jam 10.30 macam tu. Dan sampai lebih kurang dalam jam 11 kita pun terus mulakan operasi penyelamatan. Bersama kami juga pada kita itu adalah pihak PDRM sendiri memberi bantuan kepada kami. So agensi pada ketika itu adalah PDRM dan juga bomba. So kita pun membuat teknik swift water rescue untuk menyelamatkan satu persatu mangsa yang terperangkap untuk menyeberangi sungai yang terlalu deras tersebutlah. Alhamdulillah semua sekali selamat dan tiada kecederaan kepada peserta-peserta pendakian. Alhamdulillah. Baik Tuan, kalau kita lihat video-video yang dikongsikan oleh mereka yang berada di Langkawi memang amat membimbangkan dengan situasinya. Adakah sebarang jangkaan mungkin kejadian banjir ini boleh berlarutan Tuan? Okey, baik, terima kasih dengan soalan tersebut. Sebenarnya memang benar berlaku keadaan banjir di Langkawi, tetapi banjir tersebut sebelah pagi sahaja sebenarnya, sebab dia lebih kepada banjir kilat. Untuk makluman, di Langkawi ini jarang sekali berlaku banjir yang kekal terlalu lama, sebab kita kata Langkawi ini dikelilingi laut. Kebetulan situasi semalam air pasang dan juga hujan lebat. So bila air pasang dan juga hujan lebat, aliran air hujan tersebut nak mengalir ke lautan agak sukar sebab air pasang. So, situasi pertemuan antara aliran hujan dan juga paras laut yang naik, so menyebabkan air tersebut tidak dapat mengalir terus masuk ke dalam laut sebenarnya. So kalau kita lihat sebenarnya sejarah Langkawi ini jarang-jarang berlaku banjir seperti itu, tetapi memenangkan situasi yang hujan turun yang agak lebat dan juga air pun pasang pada ketika itu memang dia akan bertakung, tetapi dia tidak terlalu lama sebab pagi tersebut memang air naik, lepas tu dah sebelah petang, lingkungan dalam jam 3 petang air dah mula surut dan sampai ke malam kita pun ada buat rondaan. Dan rondaan tersebut kita pun dah kenal pasti semua kawasan yang di barrier tersebut dah tiada air sebenarnya. So alhamdulillah pagi tadi pun kita pun ada buat rondaan lagi. Alhamdulillah mungkin kita akan update dari semasa ke semasa situasi dekat Langkawi, tapi memandangkan tiada hujan macam ni, insya-Allah takkan ada air yang bertakung seperti itu lagi lah. Baik Tuan, sedikitlah nasihat kepada penduduk-penduduk di Langkawi kalau-kalaulah kejadian ini boleh berulang kembali. Apa mungkin daripada segi aspek keselamatan yang perlu dititik beratkan setiap daripada mereka? Okey, memandangkan MIT Malaysia dah telah mengeluarkan ramalan cuacanya mengatakan taburan hujan yang agak tinggi sebenarnya. So nasihat saya kepada orang awam yang nak datang ke Langkawi atau kepada pelancong dan juga penduduk setempat lah, sentiasalah berwaspada dengan situasi semasa setempat. Situasi semasa tempat, sentiasalah buat perancangan yang rapi untuk melakukan apa-apa aktiviti. Buat perancangan yang rapi supaya tidak merugikan kita sebenarnya. Buat satu perancangan tidak merugikan, ia menguntungkan lagi kepada kita semua. Sentiasa alert, sentiasa alert dengan pengetahuan di radio, televisyen, media sosial yang memberikan maklumat yang sahih, dan juga kalau boleh kurangkanlah dengan kurangkanlah kita kata terlalu percaya dengan viral yang tiada kesahihannya lagi. So kita kata apa-apa yang jika kita sentiasa alert dengan benda-benda tersebut, insya-Allah kita akan selamat dari nyawa dan harta benda lah.
InsyaAllah kita pun harap doakan mudah-mudahan keadaan semakin pulih, semakin baik dan tidak lagi berlaku banjir kilat. Apapun, terima kasih kita nak ucapkan kepada penguatkuasa Pegawai Bomba Tuan Salehuddin Darawi, merupakan Ketua Balai di Balai Bomba dan Penyelamat Langkawi. Jumpa lagi Tuan, jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, itu dia tadi perkembangan terkini berkenaan dengan keadaan di Langkawi. Mudah-mudahan daripada kita lihat keadaan petang semalam membawa kepada perubahan yang lebih baik untuk seluruh penduduk Langkawi. Walau bagaimanapun, pesanan Tuan tadi kena pastikan juga aspek keselamatan dan kesiapsiagaan anda. Kalau kita lihat keadaan cuaca di sini, ribut petir dan hujan lebat ini juga berlaku di Selangor, di beberapa daerah termasuk di Negeri Sembilan, Melaka, di Johor, Sarawak dan juga Sabah. Dan pastikan anda sentiasa bersiap siaga dengan apa saja kemungkinan yang berlaku. Maklumlah kita di penghujung tahun ini, pelbagai kejadian banjir yang pastinya memerlukan kita sentiasa bersedia. Pasti ramai dah tak sabar sebenarnya nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan air koktail viral. Ini dah minum ke belum? Saya sikit lagi ni Rina nak settlekan, tapi sama-sama itu saya nak jemput juga awak untuk turun keluar ni sebab ada cabaran yang kita nak berikan, dan saya nak perkenalkan individu yang bertanggungjawab membawa konsep terbaru ini iaitu koktail cedok-cedok ni. Kita perkenalkan pasangan suami isteri ni, Encik Hairul Fahmi Zainal Amri dan juga Syatila Abdullah Halim. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami menjamu mata melihat kepada buah-buahan ni kan. Okey, koktail itu mungkin semua orang dah tahulah, koktail ni sebagai pencuci mulut yang best, sedap kan. Tapi bila buat konsep cedok-cedok ni, mana datang idea ni? Siapa punya idea ni? Macam I. Actually, I suka makan buah. Tapi I cerewet. So, I tak suka macam buah masam-masam. Pasal ada buah yang kita tak suka, ada kita suka kan. So, macam kalau I nak beli, I rasa macam I tak naklah satu jar tu, I kena ambil semua. So, I kata, why not kita try, kita buat macam ni. So macam you pun kalau you beli, you mesti suka kalau you dapat pilih apa yang you nak. Betul. Kan. Yang kita seronok kan. Tapi kita nak jemput juga kedatangan yang berbahagia Puan Sri. Sebab peminat buah-buahan juga ni. Geramnya tengok buah-buahan yang ada. Semua fresh. Don't worry. Tadi kita dah tanya idea dia sebab katanya suka pilih-pilih buah yang dia nak makan sajalah. Sebab tu konsep boleh cedok-cedok ni. Jadi sekarang ni kabarnya sambutannya sangat menggemparkan ya. Betul. Luar jangkaan. Ya, betul. Kalau tak viral lah ini Miswan. Betul. Kami punya jualan dekat 7 ke 800 Sehari. 5 jam. 5 jam. 5 jam saja. Kami queue memang takkan habis. Continue. Queue tu continue. Sampai kami tengok ada lagi queue. Sebab tapi barang dah habis ni. Non stop. So staff pun buat kerja semua. Okey. Tapi saya tengok buah-buahan ni memang semua kegemaran. Semua? Tapi cuma air tu saya nak tanya. Air tu macam air soya. Tapi adakah air soya? Dia macam mana? Susu sejat dengan krema manis. Boleh tak awak? Tak ada ke pilihan macam air jus buah-buahan? Mana ada koktail jus buah-buahan ada ke? Ada lah kalau kita campur soda-soda tu kan. Ada tanya betul. Memang suka macam tu. Kan? Barulah koktail. Kenapa awak tak boleh yang macam tu ke? Saya malu sikit dengan air macam tu. Tapi mostly jangan macam-macam. Mostly orang Malaysia dia kurang dengan finen campur dengan soda ni. Dia akan macam lari dia ni. Manis. Okey. Konsepnya macam mana? Kalau macam ni cedok-cedok memang bekasnya disediakan, berapa ringgit semua, kalau boleh dikongsikan sambil saya nak ke sana nak mencuba. Boleh ke kalau saya cedok juga? First step tu you kena ambil ais batu. Oh, ambil ais batu. Kena letak penuh sangat nanti. Okey, ais batu nak sejukkan dia ya. Betul. Sejuk. Dia koktail ni lagi sejuk lagi sedap lah. Tu selasih yang first Biji tu. selasih. Oh, ini sayang selasih. Puan producer suka ni. Okey, so kita masukkan. Buat kita. Producer suka makanan sihat kan? Suka. Dia pun sihat sentiasa. Apple hijau macam tu. Okey, saya ambil apple hijau ya. Kalau tak nak apple merah, so boleh skip. Boleh skip. Boleh pilih lah. Okey, saya skip. Nak masam-masam Bukan saya tak makan apple merah, tapi Biasa saya sangat ke? prefer apple hijau. Okey, faham. Sebab masam-masam. Faham. Tak perlu terang ya. Okey, ini buah plum. 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 Okey, kita ambil. Wah, ibarat ni program mengenal buah ya. Tadi koko. Tadi koko. Okey. Okey.
Maksudnya setiap pembeli ni dia pun boleh tentukan apa pilihan buah-buahan yang Awak dia tak ada suka. nak paksa-paksa ke semua mesti ambil ni. Tak ada. Tak ada. Maknanya apa yang dia suka, buah apa yang dia suka dia ambil je. Yang tak suka dia boleh skip lah. Okey. Maksudnya awak ni tak ada serve apa-apa ke semua kan, memang tunggu macam ni je lah kan? Yes, kita yes, tunggu betul. and kita tolong letak susu Oh, lah. tolong letak ni. Tapi setiap kali kalau pelanggan tu dia nak order satu bekas ni, dia penuh satu cedokan ni ke Biasa dia orang akan Ikut leja. tinggikan. Tapi kita bagi tahu lah sebab kadang-kadang kalau ais tu tinggi dia nak tutup, Tak boleh susu tutup. kurang. So dia larilah rasa tu. Ada teknik dia yes. lah Tapi biasa customer memang tahulah dia. Kita inform dululah. Pelanggan pun jangan sampai nak melimpah ruang ya. Tak boleh ya. Jadi pelanggan yang baik. tak apa. Boleh tambah harga, saya tak kisah. Okey Syatila, saya dah settle ni. Macam mana kalau nak letakkan kita tengok skill tuan tanahnya. So, Okey. just letak je. Menarik Kita akan idenya. letak susu. Okey. Lepas tu terus makan lah. Okay, ni cerita lebih air tau. Sekejap kita buat yang Rina. Amboi Hanif. Tunggu lama tak ingat sangat kan? tak boleh tak boleh sebab tutup tu. Ais saya tadi dah ni. Kita buat yang Rina. Tak apa. Nanti Tapi ada kan, Dia Rina punya. still ada rasa tu sebab kita memang dah extra maniskan sikit untuk cater dia punya ais batu. Okey, ada tak orang yang minta kurang manis? Tak ada setakat ni? Tak ada. Selera lah. Tumpang lalu. Dia standard macam ni. Silakan. Okey, tak apa. Saya cuba yang macam ni tak apa. Bukan Rena semua ni. puan producer kata sama tak ada puan producer. Banyak juga saya langkah ni. Nak cepat. Tapi saya makan buah je lah. Alah Rina, apa salahnya sekali-sekala Ya. ni cuba untuk siaran langsung kita Ya. kan? Air minta Boleh tuan je. tanah. Boleh. Kat sini Tuan boleh tanah. tak? Boleh adjust. Biasanya Boleh kalau adjust. kami tengok customer letak buah macam ni, Ya. kita suruh akan tambah lagi. Tambah lagi? Nampak tak? Biasanya. Beza customer pertama dengan customer kedua. Kenapa? Customer pertama tak perlu cakap dah penuh. Ini orang kata kira kalau kita pergi rumah orang. Saya setengah beradab jam lah. tau tunggu sini sebab tu penuh. Sambil-sambil tunggu tu cedok. Jadi susu ikut kita juga ke? Kalau macam ni boleh lah Kalau ikut. macam ni dah boleh penuh ni Rina. Tak apa saya. Oh ya betul. Okey, tak apa. Sebab Rina ni dia malu sikit dengan susu. Boleh kan ni? Comelnya sudu dia. Kalau boleh lebih buah ya. Tapi saya rasa kan Cik Airul Fahmi dan Puan Syatila ni bolehlah usulkan cadangan saya tu ya. Buat air soda ke soda. sirap pun tak apa kan? Boleh. Okey, kalau orang nak jumpa kalian sebab difahamkan, sambil kita tengok Rina makan okey ya? Setakat ni rasa buah okey. Memang queue tu panjang sangat kan? Betul. Kat mana nak jumpa kalian ni sebenarnya? Lokasinya betul-betul dekat mana? Okey, Bandar Seri Permaisuri Okey. ada kita sebenarnya ada satu kedai dekat belakang. Untuk kita proses semua tu. Kedai tu adalah kedai make up lah. Tengok I punya apa ni sebenarnya asalnya untuk jual tu. Oh, okey. Tapi disebabkan kita untuk survive kan. So kita tengok ada peluang boleh berniaga dekat depan tu. So kita pun buka lah ni, panggil staff untuk buka. So kita orang memang ada dekat situ. Bandar Seri Permaisuri ni boleh search lokasi berhampir dengan Kopi Saigon Bandar Seri Permaisuri. Okey. Oh, ada letak di bawah tu lah. Ada. Betul. Di depan sana. Ni hari ni ada 16 jenis buah. 16 ya. Kan? Kebiasaannya berapa jenis buah yang dijual? Adakah bertukar-tukar jenis Betul. buahnya? Bertukar-tukar. Tukar-tukar kadang-kadang 16 ke 20 jenis. Oi, dan akan ditambah-tambah semula ya. Ya, Kita betul. setiap masa refill. Sebab tu customer sanggup tunggu. Kalau masa dia Non-stop. tunggu tu, memang kita punya staff boleh lari untuk refill. Sebab Ya. kita punya kedai kat belakang. Dan ini mungkin boleh memberi inspirasi juga sebab tadi saya tanya-tanya Rena difahamkan mereka juga sebenarnya sebelum ni bidang lain kedua-duanya. Syatila kecantikan, suaminya adalah bidang fotografi kan. Kemudian ada idea yang datang tiba-tiba ni. Betul. Dia kata semua sebab suka makan buah. Kan. Dan lebih lebih sihat lah. Kan. Okay, semoga berjaya, semoga selepas ni semakin panjang beraturnya. InsyaAllah. Mudah-mudahan bertambah rezekinya. Menghadapi depan ni. InsyaAllah. Dan yang pasti juga jangan lupa cadangan saya air soda atau Air air soda. sirap. Sampai awak Air kena sirap, datang belilah ya. InsyaAllah. Kita dah ada duta dah tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih. Okey, Kita sama, nak ucapkan terima kepada kasih. Syatila dan juga Cik Airul Ya, okey, bersama kita hari ini. Dan ini juga bak kata Hanif, bolehlah jadi idea inspirasi untuk anda berniaga di kawasan anda pula. Betul. Apapun kita kena makan dulu. Kita berhenti rehat seketika. Jumpa lagi selepas ni di Malaysia hari ini.
Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kali ini kita berada di dalam pula untuk bawakan kepada anda lebih banyak perkongsian. Ini berkaitan dengan sesuatu yang perlu kita cakna dengan situasi semasa, iaitu renjatan elektrik. Ya. Dan yang pasti juga kalau kita lihat daripada awal tahun lagi, ada banyak kes-kes yang berlaku. Setuju. Sehingga menyebabkan kecederaan dan juga kematian akibat daripada mungkin dalam kalangan kita yang kurang maklumat, pendedahan berkenaan dengan penggunaan elektrik kita sebagai pengguna, tanggungjawab kita, dan juga mungkin dalam situasi ketika ini dengan keadaan cuacanya juga memungkinkan sesuatu perkara itu berlaku. Dan hari ini untuk bercerita lebih lanjut berkenaan dengan renjatan elektrik ini, kita bawakan dua tetamu istimewa kita. Ini dia teknologis Muhammad Esa Haji Baruji, pakar teknikal 1 dari Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan NIOSH. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Ya, dan seterusnya adalah Cik Omar Akmal Muzaffar Azman Wong, pembantunya juga dari agensi yang sama. Ini kalau datang tempat kerja kita ni, kita risau ni. Memang semua dia akan tengok, dia akan betulkan, tapi untuk tujuan keselamatan lah. Betul. Sebelum kita nak berbicara lebih lanjut berkaitan dengan keselamatan renjatan elektrik ini, kita nak saksikan terlebih dahulu sebenarnya apa perkara yang perlu kita ketahui dan kita takuti dalam aspek keselamatan berkaitan dengan pengalaman mangsa berdepan dengan renjatan elektrik ini. Silakan. Renjatan elektrik tubuh manusia terdedah atau tersentuh kepada punca elektrik. Kerap berlaku dan hampir kesemuanya tidak disengajakan. Akibatnya, lecuran pada tisu luaran dan dalaman sehingga boleh menyebabkan kerusakan organ. Secara epidemiologi, tiada perangkaan yang tepat bagi kecederaan atau kematian yang berlaku akibat renjatan elektrik dan petir di Malaysia. Namun laporan di Dadar Akhbar banyak memaparkan insiden berkenaan berlaku di Malaysia yang kerap terjadi di tempat kerja dan juga kawasan kediaman. Di Amerika Syarikat, hampir 40% kecederaan renjatan elektrik membawa maut dengan anggaran 1,000 kematian setahun. Bagi kecederaan panahan petir pula, purata 300 kecederaan dan 100 kematian setahun. Bagi kes melibatkan golongan dewasa, kejadian seperti ini berlaku kerana terdedah kepada punca elektrik semasa bekerja. Kemalangan melibatkan remaja berlaku atas sifat ingin tahu dan aktiviti berisiko yang mendedahkan kepada bahaya renjatan elektrik. Bayi dan kanak-kanak kecil, mereka terdedah kepada sumber elektrik di rumah kerana menganggap perkakasan elektrik sebagai mainan atau bahan untuk dimakan atau digigit. Bagi Muhammad Hafizuddin Muhammad, 26 tahun, biarpun mengalami renjatan elektrik pada tahap sederhana, namun secara psikologinya menyedarkan dia supaya lebih berhati-hati dalam menyelenggara perkakasan elektrik. Pada waktu itu, saya ingin memasang regulator kipas ceiling di rumah. Dan apa yang saya lakukan pada mulanya ialah saya buka dahulu switch kipas tersebut untuk saya dapatkan satu wayar hidup untuk saya connectkan dengan regulator kipas ceiling tersebut. Dan apabila saya tengah melakukan proses itu, secara tidak sengajanya saya ter-switch on kan switch kipas tersebut. Dan tiba-tiba saya dapat rasakan satu renjatan, tapi renjatan yang agak kecil dan tidak beberapa sakit. Cuma dengan renjatan itu saya berasa sangat terkejut dan saya melepaskan semua barang-barang yang saya pegang pada waktu itu. Tapi pada pendapat saya itu merupakan kecuaian diri saya sendirilah, sebab saya tidak cukup untuk berhati-hati semasa saya mengendalikan perkakasan elektrik . Setiap perbuatan yang melibatkan peralatan elektrik perlu memenuhi aspek pencegahan yang rapi supaya dapat mengurangkan risiko daripada terkena renjatan elektrik. Itu serba sedikit laporan dan juga pengalaman individu yang biasanya mengalami situasi ini. Dia je yang tahu apa rasanya renjatan elektrik ini. Tapi kita nak berbincang lebih lanjut lagi. Mungkin sebagai permulaan kita inginkan pemahaman kepada penonton-penonton dan juga kami. Mungkin Cik Esa boleh kongsikan, bila sebut tentang renjatan elektrik, adakah ia sama dengan kejutan elektrik? Apa sebenarnya tafsirannya? Okey. Pertamanya terima kasih Encik Hanif dan Puan Rina di atas jemputan NIOSH pada hari ini. Okey. Jadi saya pun hadir bersama dengan Encik Akmal sebagai salah seorang jurulatih yang mengajar program keselamatan elektrik di NIOSH . Okey.
Jadi sebelum saya ingin menerangkan mengenai renjatan, memang ada istilah yang orang gunakan kejutan elektrik, renjatan elektrik, dan ada satu lagi dipanggil electrocution kan. Electrocuted. Dia berbezalah mengikut monitor atau value yang kena tu ya. Jadi kalau ikut topik pada hari ini renjatan elektrik ni, sebelum tu saya akan terangkan bahawa dalam aspek keselamatan dan kesihatan ni kita ada satu perkataan yang biasa kami gunalah sebagai pengamal keselamatan dan kesihatan. Iaitu kalau boleh saya tunjuk di plakat ni, kalau tuan-tuan boleh nampak perkataan hazard. Hazard ya. Hazard. Jadi renjatan elektrik itu adalah hasil daripada hazard itu. Hazard ni kita boleh tafsirkan mengikut ISO 45001 Occupational Health Management System yang menyatakan bahawa hazard adalah situasi atau punca yang boleh berpotensi memberi kemudaratan kepada kita. Sama ada mendapat kecederaan sama ada boleh menyebabkan penyakit pekerjaan ataupun boleh menyebabkan kematian. Jadi contohnya kalau isu kita sebut tadi renjatan elektrik ya, ia berpunca daripada beberapa faktor lah. Ia boleh menyebabkan elektrik. Contohnya Cik Hanif di rumah menggunakan peralatan yang tidak ada verifikasi pada pihak autoriti. Puan Rina mungkin gunakan plug yang sudah pecah. Ada pecah. Sayang nak buang tu pakai lagi. Sebab boleh guna lagi. Itu punca tu. Ataupun kadang-kadang Cik Hanif suruh anak dia yang chargekan dia punya iPad sebab bateri dah habis, you pergilah charge sendiri. Jangan macam tu. Benda betul. Kita ada bincang ke sebenarnya. Jadi kalau mengikut tafsiran Pusat Rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa Pustaka, renjatan ni boleh ditafsirkan sebagai rasa sakit apabila bahagian tubuh kita ni terkena arus elektrik. Ataupun lebih terbenci sedikit, ia adalah tindak balas fisiologi disebabkan oleh pengaliran arus elektrik melalui badan manusia. Arus elektrik itu boleh melalui badan manusia ni. Sebab apa? Sebab kandungan, kalau tuan-tuan tahu, kandungan badan kita ni mempunyai lebih kurang 60% cecair. Bendali semualah. Jadi kita faham bahawa air itu merupakan salah satu pengalir elektrik. Sebab itulah arus elektrik ni boleh mengalir melalui badan kita, daripada contohnya biasa kita gunakan tangan untuk menyentuh sesuatu peralatan elektrik. Jadi arus elektrik akan melalui badan kita ni sebab ada bahan kita panggil bahan pengalir elektrik tadilah. Sebagai medium. Sebagai medium. Tuan, mungkin kita nak melihat kepada secara praktikalnya, sebab mungkin kita tight sikit masa kita ni. Berapa voltan sebenarnya yang perlu kita ketahui dengan perkara-perkara sebegitu ni tuan, untuk mengelakkan daripada kita takut, bukanlah nak terkena sangat, tapi untuk pemahaman kita ni lah kan. Betul. Jadi berapa voltan ya sebenarnya, kalau kita nak faham elektrik ni, kalau dulu masa kita belajar di peringkat sekolah menengah kita ada satu formula kan, kita panggil V bersama dengan I times R kan kat situ. Jadi kita ada 3 komponen untuk elektrik ni. Satu voltan yang Cik Hanif tanya tadi, satu lagi arus elektrik I, dan satu lagi adalah rintangan ataupun resisten. Ini formula yang kita pakai adalah Ohm's Law. So jadi kalau mengikut bacaan kami sendiri, bahawa voltan yang boleh menyebabkan renjatan elektrik ini boleh terhasil dengan nilai yang sangat rendah. 10 voltan sudah boleh memberi minimal rangsangan kepada kita. Dan juga kalau melebihi 50-60 voltan voltage, ia boleh menyebabkan ambang getaran. Maksudnya bila kita tersentuh satu plug lah katakan kan, kita boleh, tangan kita boleh bergegar, bergegar sebabkan voltan tadi. Tapi mungkin Cik Ani, Puan Rina boleh tahu kita punya nilai voltage yang disupplykan kepada rumah kita agaknya berapa voltan? Alamak. Ada hari tu kontraktor bagi tahu tapi saya dah lupa. Alah, jawapan selamat. Saya pun ada orang bagi tahu ni. Tapi saya pernah lupa tuan, apa kata tuan yang terakhir kepada kami? Tak apa, ini bukan peperiksaan. Jadi kita mendapat bekalan elektrik dari luar, membekalkan kepada kita sehingga 230 volt. Berbanding dengan value tadi kita sebut 10 volt sahaja. Jadi maksudnya apa?
Maksudnya sistem elektrik di rumah kita itu boleh memberi kemudaratan kepada kita. Betul, sangat tinggi sebenarnya. Jika kita tidak menggunakan peralatan, apa-apa perkakasan dengan baik dan sebagainya. Bila Tuan menyentuh tentang kuasa voltan yang berada di kediaman kita ini boleh memberi kemudaratan kepada kita. Ada satu persoalan yang diajukan melalui penonton Malaysia hari ini sebentar tadi yang mengatakan bahawa di kediaman apartmennya, toilet rumahnya tu bocor. Air tu menitik dan menjadi ketakutan untuk mereka yang tinggal di dalam apartmen tersebut kalau boleh berlaku arus elektrik itu ke bilik ke toilet itu. Adakah kemungkinan kebarangkalian situasi renjatan elektrik itu boleh berlaku ataupun tidak? Okey. Jadi kita tadi telah faham bahawa air adalah pengalir elektrik. Betul. Jadi maksudnya jika berlaku kebocoran arus elektrik daripada mana-mana sistem pendawaian, ia boleh mengalir. Tapi kita bayangkan macam ni. Arus elektrik ni contohnya tadi isu pagi tadi mengenai banjir. Ada satu transmisi line tu jatuh menyentuh kepada air. Kita bayangkan kita ambil satu batu, kita baling ke dalam air tu, Cik Ani boleh nampak ada gelombang air yang berlaku. Jadi maksudnya begitulah juga gelombang elektrik tadi. Kalau si mangsa itu paling hampir kepada punca tempat batu tadi kita baling tadi, dia mendapat gelombang atau arus elektrik yang lebih tinggi, jadi dia mempunyai risiko yang lebih tinggi kena. Jadi kalau misalan lagi jauh, maksudnya gelombang air itu pun very minimal lah, tak kena kepada pekerja itu. Jadi memang kalau begitu memang patutlah dibuat pemeriksaan pendawai elektrik itu sendiri. Okey, Tuan, sebab banyak sekali soalan yang kita terima ni, dalam masa yang sama kita nak memahamkan, biasa orang Nayosh datang ni memang banyak soalan ni. Okey, ada persoalan daripada Facebook kami di MHI TV3 dari Cahaya Hidupku. Katanya adakah gas dan elektrik ni ada kaitan, sebab pernah viral dulu yang mana berlaku kebocoran gas, tiba-tiba yang datang buka lampu elektrik, terus gas tu meletup. Ada kena-mengena ke Tuan dari sudut keselamatannya ni? Ada juga. Sebab bila berlaku letupan tu, dia mempunyai kena ada 3 komponen kan. Dia ada bahan yang nak dibakar, kita ada oksigen dan satu lagi adalah sumber pencucuhan. Jadi elektrik tu menjadi salah satu daripada sumber pencucuhan berlaku. Jadi kalau ada gas yang contohnya gas di rumah kan. Gas di rumah tu bocor. Lepas tu kita sudah ada oksigen di sekeliling kita untuk boleh terbakar. Tambah hanya satu lagi elemen. Jadi tiga elemen tadi, fire triangle ni sudah lengkap, bolehlah berlaku letupan. Okey, jelas sekali jawapan ini. Terima kasih banyak. Okey. Kalau kita lihat ada di hadapan kita ni Tuan, pelbagai peralatan sebenarnya, surat khabar dengan payungnya, ada apa ni yang orang panggil? Petang penyapu. Penyapu tak beri nak. Sebab ini saya ingat sawang tinggi sangat, penyapu masa pendek. Dah okey, kita hari ini bukan saja datangnya Tuan bersama dengan saudara Akmal untuk memberi pemahaman, tetapi juga untuk mendemokan kepada kita. Apa yang boleh kita lakukan ni Tuan? Dengan peralatan yang ada ni. Situasinya bagaimana? Okey, saya terangkan dulu kenapa bahan-bahan yang bahan-bahan yang terbuang ni kami bawa lah. Contohnya surat khabar ni surat khabar lama kan. Kita rasa macam kita nak buang lah, tapi sebenarnya di waktu kecemasan berlakunya renjatan tu, ia boleh menyelamatkan nyawa kita. Jadi Puan Rina kena simpanlah sedikit surat khabar ni di rumah. InsyaAllah. Dan satu lagi kita bawa payung. Payung ni ada unik sikit lah. Saya bawa payung yang ada penyangkut di ujung ni. Nanti ada tujuannya supaya kita nak boleh menarik mangsa itu daripada punca elektrik dia berlaku. Tapi kena pastikan payung itu kalau lihat di ujung ni dia ada plastik. Dan juga dia ni plastik. Jadi plastiknya ada penebat. Tidak mengalirkan arus elektrik. Dan juga mungkinlah kalau tak ada payung ni mungkin disimpan dalam kereta kan. Yang ini pun kita dah buang. Puan Rina dah ada jual recycle. Kita mesti ada penyapu di rumah. Saya tak bawa lah ujung penyapu ni. Faham. Penyapu ni sebab dia kayu ni adalah panjang penyapu tu. Jadi kita boleh menggunakan ia di waktu kecemasan. Okey. Jadi kalau kita nak buat demo Cik Akmal lah, sebab Cik Akmal dia tadi macam orang dulu situ. Cik Akmal lah yang kena elektrik tu. Saya bawa dia untuk jadi mangsa. Baik. Okey. Ni kena elektrik dah ni. Betul-betul dia nak bagi ni, janganlah. Contohnya untuk biasalah ini exception yang paling buruk saya bawa lah. Tapi masih boleh digunakan ke? Masih boleh digunakan. Tapi kalau lihat betul-betul, lihat
punya penyambungan kan. Dia ada potensi ya. Ada Okey, potensi. ini tak lepas ni Nayos tak bagi ni. Ada potensi berlaku kebocoran elektrik di sini. Okey, Katakan bukanlah Cik Anis yang pegang, bukan anak Cik Anis yang pegang. Shiny. Bahaya. Saya tak bagi dia kita cas dah punya lepas. bekalan elektrik di rumah 13 ampere ya. Okey. Walhal pengecas handphone Cik Anis berapa agaknya? Dia Di lupa kepala tu. tu. 20? 3? Saya rasa tu tinggi. Tinggi? Bukan, ya. Pengecas handphone kita tu adalah lebih kurang lah, kalau saya punya pengecas tu 1.67 hingga 2 tinggi sangat, amps Wak. sahaja. Berbanding dengan 3 amps. Ya. Okey, faham. Jadi kalau 0.03 miliamp sahaja sudah boleh memberi akibat terjadinya renjatan elektrik. Jadi pengecas handphone yang Cik Hanif pakai di rumah pun boleh menyebabkan renjatan elektrik. Bahaya tu. Watan penyapu pun. Okey, saya bagi contoh lah ya. Cuma saya pilih. Ni contohnya mungkin kita dah sambung kepada Sambung? Okey. Okey. Swiss. Cik Akmal ni pandai-pandai nak main dalam. Saya terpegang pula. Okey. Kemudian kena renjatan lah. Okey. Renjatan. Okey. Jadi yang pertama sekali langkah yang pertama adalah kita jangan kelang kabut pula. Jangan Puan Rina kan dah tak tahu nak buat apa. Gelabah. Bawa tenang ni, tak dapat. Saya tenang ni tapi saya tengok Akmal ni dari tadi macam tu. Jadi yang pertamanya Comel je dia kena renjatan. yang pertamanya kita kena cari punca elektrik tu di mana. Okey. Kita kena matikan dulu. Kita kena matikan dulu. Kalau tak boleh di situ, kita kena cari di kepala pelak ni lah dulu. Kan? Di kepala pelak ni. Kepala pelak ni selalu orang berlaku salah cara untuk mencabutnya adalah biasanya orang tarik pada wayar. Okey, yang betulnya? Yang betulnya kita kena pegang pada kepala plug. Jangan untuk takutlah cabut. ya. Ya. So katakan yang pertama tadi kita matikan dulu switch tadi. Okey. Dah matikan dan sepatutnya sudah tak ada aliran elektrik lah. Sepatutnya. Tapi sebab Cik Ahmad sudah jadi mangsa, sudah ada bekalan elektrik di dalam badan ni. Dah kena renjatan. Ya, dah kena renjatan. Jadi lagi lama kita biarkan si mangsa itu, mungkin dia risiko untuk dia mendapat kecederaan atau kematian tu lebih tinggi. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat, kita boleh gunakan tadi ni, kalau kita jumpa surat khabar ni, kita boleh gunakanlah. Yang pertamanya kita boleh dengan tujuan bukan untuk mencederakan tangan mangsa dengan tujuan untuk melepaskan genggaman mangsa daripada punca elektrik tadi. So tadi kalau kita boleh pukul, jadi maksudnya maksudnya akan terlepaskan benda tu, genggamannya. Okey, faham. Itu, and then barulah kita alihkan masa ke tempat yang lebih selamat. Okey. Jadi kalau tidak terlatih untuk nak buat CPR dan sebagainya, jangan buat. Biar dulu. Biar dulu kita panggil untuk bantuan. Dan seterusnya juga, contohnya kalau payung juga, payung ni kena pantas sikit tuan. Kita masa dah habis. Okey, kita boleh tarik begini. Okey. Dan juga last sekali juga untuk gunakan penyapu Puan Rina tadi tu sama juga kita boleh alihkan daripada mangsa. Tujuannya adalah untuk kita memutuskan segala hubungan yang ada lah. Ya, betul. Alhamdulillah dah bangun. Kena pastikan setiap peralatan ini memang ada di rumah sebab kita tak tahu bila waktu kecemasan tu boleh berlaku. Tuan, mungkin juga boleh kongsikan sedikitlah nasihat kepada mereka, pesanan kepada penonton kita. Sebab kalau dalam keadaan situasi sebegini, dah tentu kita panik. Jadi secara ringkasnya, bagaimana sebenarnya kita boleh beri pesanan kepada mereka? Okey, saya sebenarnya ada tulis 5 tips saya nak bagilah. Okey, yang pertamanya ya, apabila menggunakan peralatan elektrik itu, tangan kita mesti kering. Mesti kering. Okey, tangan mesti kering. Mesti kering. Tuan, kita kena pantas-pantas sikit ni tuan. Okay. Yang kedua, okey, tangan kena kering. Tangan kering. Sebab dia ada rintangan ya. Rintangan untuk tangan kering itu rintangan lagi tinggi. Yang keduanya, setiap kali lepas menggunakan peralatan elektrik kita kena tutup switch. Yang ketiganya, untuk mengelakkan sambungan yang terlalu banyak. Tak boleh juga. Tak boleh. Tak boleh. Terutamanya bahan-bahan yang punya elemen pemanas seperti elektrik, rice cooker, iron, betul. Sebab dia boleh overloaded, boleh terbakar. Okey. Dan yang keempatnya, pastikan pendawaian lah. Jadi kena cakna sikit lah kita tengok pendawai ni, kalau ada yang rekah-rekah tu, yang tadi kita kata loose tu, yang sayang nak buang tu, janganlah macam tu. Dan yang kelimanya terakhir, kalau boleh carilah peralatan yang ada beginilah, logo label Sirim ST ni Suruhanjaya Tenaga. Okey. Jadi terjamin sedikitlah. Salah satunya untuk keselamatan kita, dan juga salah satu yang lagi satunya adalah untuk menjimatkan penggunaan bekalan elektrik. Betul. Tuan, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Maafkan kami masa sangat mencemburui. Untuk informasi nanti kita jemput lagi lah ya. Boleh. Cik Akmal, terima kasih banyak. Kasih bersama kami. Semoga baik-baik saja. Lepas ni boleh minum-minum. Tadi dah kena renjatan tu. Dan pastinya juga kita nak kongsikan apa hari ini berkenaan dengan renjatan elektrik ini memberi manfaat kepada
semua. Walaupun masa yang singkat ni, setiap daripada kita ni dapat ilmunya. Ya, sepatutnya kita nak bawakan satu aspirasi keluarga Malaysia. Sahabat ni seperti keluarga. Istimewa akan bawakan hanya di Malaysia hari ini. Jangan ke mana? Terima kasih. Baik, kita terus nak kongsikan kepada anda. Ini kisah yang memang cukup menarik. Kisah kasih keluarga Malaysia yang mana hubungan terjalin tanpa mengira kaum. Bayi 7 bulan jadi kesayangan pengasuh berbeza kaum dan agama. Dan dipahamkan Syahirah Khalid memilih jirannya berbangsa India, Tiwali Amagama, 61 tahun sebagai pengasuh kepada bayinya Nur Adilia yang kini berusia 7 bulan. Bayangkan bayi 7 bulan ni dah sangat rapat dengan pengasuhnya yang berbangsa India. Ya, ini antara keistimewaan kita di Malaysia kan. Memang itu kerap kali kita laungkan juga, dan ini yang kami nak bawakan secara langsungnya di kaca TV anda, kerana kita juga ada aspirasi ni. Berbilang bangsa, perbezaan itu bukan sebagai satu perkara yang akan membawa kepada perselisihan, tetapi adik kerana menjadi sahabat baik ini sehinggalah dibawakan untuk menjaga anak-anaknya juga. Baik, secara dalam talian sudah pun bersedia bersama kita Nun jauh dari utara. Mana? Dari seberang perai. Ini dia Puan Nazuha M. Arifin bersama dengan Puan K. Nirmala. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? Baik. Ya. Okey. Boleh beritahu sebelum tu ni, sekarang ni kat rumah siapa? Puan Nazuha, boleh dengar kami dengar ke? kami? Boleh dengar ke? Boleh dengar ke? Dengar. Okey. Sekarang ni Puan Nazuha dan Puan Nirmala di mana tu kalau boleh kongsikan? Kami dekat Prai. Dekat Prai. Rumah siapa tu? Yang ni dekat ofis. Oh, dekat ofis. Okey. Memang berkawan baik difahamkan sehinggalah kepada menjaga anak ni ibarat keluarga sendiri juga. Dengar ke? Tak berapa clear. Okey. Mungkin kena cakap ni kot, lorak utara. Bagi sikit, Rina. Okey, Puan Nirmala dan juga Puan Nazuha, macam mana boleh baik ni? Kami kenal ni daripada umur tak kahwin lagi kan. Okey. Bujang lagi. Lepas tu anak-anak semua memang Puan Nirmala ke yang bantu-bantu jaga juga? Tak dengar. Kalau kita tengok kan sekarang ni video Puan Nirmala dengan anak Puan Nazuha ke tu? Ya, betul. Ni kira kalau nak pergi mana-mana memang bagi Puan Nirmala jagalah ni. Dengar tak? Saya jaga dia pergi mana-mana, tak pergi ke apa. Puan Nirmala jaga. Berapa orang yang selalu Puan Nirmala jaga ni? 3 orang jaga. 3 orang. Yang mana yang paling rapat sekali? Baru masuk. Nah? Yang satu baru. Bolehlah jaga dia orang. Okey, dia okey. Tak ada rasa ralat ke apa-apa sebab jaga anak kawan baik ni? Baik, dia okey, tak ada masalah. Okey tak ada masalah. Tapi kan kalau nak diikutkan rumah Puan Nazuha dengan Puan Nirmala ni dekat-dekat ke macam mana? Dekat tak rumah? Rumah dekat-dekat tak? Rumah dekat. Dekat ofis. Oh, dekat dengan ofis. Seberang perai dengan? Seberang Jaya. Seberang Jaya. Oh, dekat tu, dekat. Dekat nah? Nak tanya Puan Nazuha, kalau bagi Puan Nirmala jaga anak, paling lama berapa jam? Selalu saya macam panas satu hari tidur pun dia biasa main tidur rumah. Wish, lama. Tak menangis nak mereka? Ya, sebabnya kadang dia macam ada hal apa benda kan. Dia akan hantar anak pergi rumah dia ataupun dia main rumah saya. Okey, dia akan hantar anak pergi rumah dia ataupun dia main rumah saya lah. Okey, anak-anak panggil Puan Nirmala ni apa? Apa dia? Anak-anak panggil Puan Nirmala ni apa? Nah, kita punya... Dia panggil Aunty Mala. Aunty Mala. Okey.
Aunty Mala dah buat preparation ke Deepavali? Dah buat persiapan tadi. Dah buat persiapan jadi Deepavali. Deepavali saya sudah beli dah baju sama dia orang. Semua siap dah. Oh, siap dah. Sudah beli baju dah. Sama dia untuk beli dah. Oh. Raya sama-sama lah ni. Nanti Puan Nazuha datang menziarah waktu perayaan Deepavali. Satu hari dia main di rumah. Pagi sampai malam. Depa main lah. Best lah. Nanti kirim duit raya juga kat kami. Nah, nasib baik gelak. Boleh lah, boleh lah. Kami doakan agar persahabatan ini berkekalan dan kita pun rasa seronok bila lihat kaum yang berbeza agama dan juga bangsa ni boleh jadi kawan rapat seperti keluarga. Tahniah. Terima kasih kerana bersama kami. Selamat pagi. Bye. Bye. Terima kasih. Bye baru kita rasa clear dia bila dah habis tu. Rena macam balik kampung Betul ya? Tak sabar nak balik. Awak betul ya. Tak supaya jelas dan faham. Kan? Dia. Setuju. Okey baik, betul lah. Itu keunikan kita kan. Dan bila kita cakap pasal keunikan saja, inilah dia antara keistimewaannya. Awak ada rakan-rakan ada. yang masa sekolah lah terutamanya. Dan semuanya bersatu sebab main bola. Itu saya suka main bola. Atas padang semua kawan. Bila luar padang saja, nah. Walaupun saya tak main bola, tapi saya ada kawan yang daripada zaman sekolah sampai hari ini, 6 orang, 2 Melayu, 2 Cina, 2 India. Memang seimbang. Seimbang. Boleh berbahasa sama-sama faham-faham ke? Boleh sikit-sikit. Un parent lah. Apa tu? Un parent lah. Si. Tak apa, kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami. Indonesia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita nak berikan antara perkongsian di Dada-Dada Akhbar. Saya mulakan terlebih dahulu di Harian Metro di bahagian muka hadapan ini. Saya percaya video ini sangat tular dan semua orang dah saksikan bibit video ini di media sosial anda berkaitan dengan suami saksi detik terpilu apabila wanita korban nahas dan ini jeritan Rizwan Jamil yang berusia 30 tahun yang meraung tak sempat menyelamatkan isterinya, Nurul Nazihah yang berusia 28 tahun dan antara jeritannya, antara ayat yang dia sentiasa keluarkan dalam video yang tular tersebut adalah Allahu Akbar, saya tidak tinggal awak yang, Allah itu bini saya bang. Dia katakan sedemikian ketika kereta yang dipandu, yang dirempuh itu sedang terbakar di atas lebuh raya dan alhamdulillah semuanya dipermudah urusan pengubumian telah pun kita saksikan juga. Dan itulah ya, apabila kita ada video tersebut membawa kita kepada satu perkongsian yang sangat-sangat berbeza. Kekuatan itu dia yang mengalami dan kami di Malaysia hari ini mengucapkan salam takziah kepada ahli keluarga Allahyarhamah dan juga kepada suaminya terutamanya Rizwan Jamil yang saya percaya memang perlu kuat dah, lebih kuat daripada kita menghadapi dugaan ini ya. Iya. Dan seterusnya kalau kita lihat di utusan Malaysia, kalau di bawahnya gambar terompah gegasi, ini mungkin permainan tradisi yang dilupakan ketika ini. Awak pernah main permainan? Pernah. Pernah. Oh, saya belum lahir lagi kot waktu permainan dia. Macam mana tu? Okey, tapi apa yang menarik perhatian kami adalah di hujung tepinya ini, iaitu kaji semula Akta Sekat Guru Bersuara. Ini mungkin berbalik kepada kes baru-baru ini berkenaan dengan Cikgu Fadli yang menyuarakan pandangannya tentang silibus mata pelajaran dan juga masalah beg sekolah murid-murid. Dan akibat daripada itu difahamkan bahawa Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia Muhammad Azizi Hassan mengatakan akta sedia ada menghalang guru daripada memberi pendapat sehingga mereka yang ingkar boleh dikenakan tindakan tata tertib termasuk dibuang kerja dan perlu katanya dikaji semula Akta Sekat Guru Bersuara ini. Okey, kita nak berikan kepada anda ini berkaitan dengan Embas yang kini munculkan majalah digital bulanan yang membawakan temu bual dan gambar-gambar eksklusif bersama bintang-bintang terkenal dari program-program popular di TV3. Dan edisi Oktober ini menampilkan Kapten Hil Husaini, Naim Daniel dan juga Hakim Ahmad dari rancangan Terpaling Juara sebagai kulit muka hadapan. Kita pun dah sampai ke hujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton Malaysia hari ini. Mudah-mudahan setiap
setiap perkongsian memberi manfaat. Jangan lupa esok kembali semula bersama dengan rakan tugas yang lain untuk topiknya kesihatan telinga. Penting untuk kita ambil tahu. Ya, betul. Ni antara deria kita kan yang perlu kita jaga juga. Yang penting anda jaga diri pada ketika ini, jaga kesihatan dan sentiasa cakna dengan keadaan semasa ya. Sehingga itu, jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Hazrina Kasim. Saya Hanif Miswan. Senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.